Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah anak-anak pelajar yang dirahmati Allah bertemu kembali dalam pengajian kita kelas secara online, yang mana insyaAllah kita akan belajar tentang hari ini ialah bidang adab. InsyaAllah kita akan ambil tajuk yang kedua pada muka surat 177 dalam bab carilah keberkatan dalam jual beli. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, setiap hari kita berurusan dengan jual beli, sama ada kita menjadi penjual ataupun kita menjadi pembeli. Pada hari ini insyaAllah kita akan tengok apa itu maksud jual beli. Di dalam Islam dia ada maksudnya. Baik, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, bagi pengertian jual beli di dalam Islam ialah proses menjual dan membeli barangan antara peniaga dan pembeli mengikut syarat-syarat yang tertentu. Di dalam Islam dia ada proses penukaran barang, kita beri barang, kemudian pembeli akan beri duit, maka itu dipanggil sebagai proses jual beli. Tetapi dia ada syarat-syarat tambahan di dalam Islam supaya apa? Supaya kita mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, di antara adab yang perlu ada sebagai seorang penjual ialah ikhlas. Seorang penjual hendaklah ikhlas, jujur dan amanah. Yang kedua, tidak menipu timbangan. Kalau jenis barang yang jenis perlu ditimbang, maka haram menipu. Yang ketiga ialah tidak menyuruh barang. Ketika mana barang itu diperlukan oleh masyarakat, tiba-tiba dia simpan barang tersebut. Apabila masyarakat sangat perlu, lalu dia keluarkan barang sehingga menjadi harga barang itu melamun tinggi. Di dalam Islam dipanggil sebagai al-ihtikar. Al-ihtikar maknanya menyogok barang, tunggu harga naik baru dia keluarkan lalu dia jual. Ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagai seorang penjual menyogok barang. Kemudian yang seterusnya, memberi layanan baik, bermanis muka dan berlemah lembut. Yang seterusnya, adab sebagai seorang penjual, bertolak ansur dengan pelanggan. Jangan terlalu keras dengan pelanggan. Mesti betul ada tolak ansur, budi bicara, hati yang baik. Tidak mengambil keuntungan. Seterusnya di antara adabnya ialah tak boleh ambil keuntungan yang terlalu banyak sehingga membebankan pembeli untuk membeli sesuatu barangan yang mereka perlukan. Kemudian yang seterusnya, adab sebagai seorang penjual, menjaga kepentingan pelanggan, hak pelanggan kena jaga. Itu bagi adab sebagai seorang penjual. Ada pula adab sebagai seorang pembeli, ialah membeli dengan berhemah dan berjimat cermat. Beli apa yang kita perlu saja. Beli apa yang kita nak makan, apa yang kita nak guna. Jangan kita beli untuk disimpan, lama-lama benda tu rosak, tak diperlukan. Ini satu contoh amalan yang tidak baik. Kalau beli, maknanya kita teringin macam-macam, beli sampai kita tak mampu untuk guna, tak ada masa untuk guna, sehingga benda tu rosak, maka kita telah membazir. Yang seterusnya, adab sebagai seorang pembeli, membeli kerana keperluan. Jangan ikut nafsu, ikut apa yang kita perlu. Maknanya kita nak sesuatu benda atas keperluan kita, itu yang kita beli. Yang tak perlu jangan beli. Sebab dia akan berlaku pembaziran. Kemudian akan berlakulah kecairan duit kita, atau duit keluar begitu banyak, membazir kita pada duit kita. Kemudian yang seterusnya ialah adab sebagai seorang pembeli ialah membuat bandingan harga sebelum beli. Tengok satu harga, tengok kualiti, maka belilah. Bukan kita kata tak boleh beli benda yang mahal, tidak. Tetapi tengok dulu barang tersebut. Kalau barang tersebut sesuai untuk kita dan harga berpatutan, dan tengok tempat lain harga yang sama, maka belilah. Itu manfaat untuk kita, tidak menjadi masalah. Itu adab sebagai seorang penjual dan pembeli. Kita dah tengok. Mari kita tengok pula ciri-ciri jual beli yang dibenarkan syarak. Islam ini agama yang sangat lengkap, sangat hebat, sangat mementingkan kepentingan masyarakat, ummah manusia. Jadi ciri-ciri jual beli yang dibenarkan syarak pun perlu ditekankan. Pertama ialah penjual dan pembeli mesti berakal. Orang yang nak jual, orang yang nak beli mesti berakal. Yang kedua,
penjual dan pembeli ini mesti redha, bukan paksaan. Tak boleh kita beli barang dengan paksaan. Aku nak ambil ni. Tak kira kau nak jual tak nak jual, aku nak ambil. Tak boleh. Kemudian gitu juga pembeli memaksa, penjual memaksa pembeli membeli. Kau tak beli, siap aku tembak kepala kau, contohnya. Ini satu perniagaan yang mana tidak dibenarkan syarak. Jangan jual satu benda dengan memaksa orang lain. Kemudian hak milik sendiri, jangan jual harta orang. Tiba-tiba hak kereta hak orang, tiba-tiba kita pergi jual. Ataupun barang orang pengen sebab orang, tiba-tiba kita kata ni aku nak jual pengen sebab aku dengan harga sekian-sekian. Maka itu tak dibenarkan syarak. Kemudian tidak unsur rasuah. Rasuah ini pemberian, sesuatu pemberian yang mana ada keuntungan di sebalik tersebut. Maknanya pemberian demi mengambil hak orang lain. Itu tak dibenarkan rasuah. Kemudian tidak monopoli dan tiada unsur riba di dalam penjualan kita. Ini tak dibenarkan dalam syarak. Kemudian barangan yang dijual mestilah ada ciri-ciri yang dibenarkan oleh Islam. Pertama ialah halal, tak boleh jual benda haram. Nanti jual bakas haram dalam Islam. Bakas ni jual sinar bakas tu, kalau jual dari mana pun tetap haram. Sebab apa? Barang tu adalah barang yang haram, bukannya halal. Pastikan benda yang kita nak jual ialah benda yang halal, suci, mengikut syarak, baik dan berkualiti. Jangan jual benda-benda yang buruk, jangan jual benda-benda yang rosak. Kemudian yang kedua, barang yang kita nak jual itu tiada unsur penipuan dan maksiat. Maknanya kita jangan sorok, terutama sekarang ni musim durian. Anak-anak belajar, kalau yang suka makan durian, tengok kadang-kadang durian ni ada satu bahagian dia kadang-kadang buruk di tengah, berlubang di dalam, ada ulat di dalam, kita tak nampak daripada luar. Hati-hati kepada penjual. Pastikan barang yang kita jual tu secantiknya. Kalau nak beli durian, buka, tengok keadaan. Sebab yang nak makan bukannya kulit, tapi nak makan isinya. Kalau beli dalam keadaan isi yang tak boleh makan, maka manfaat tu tidak ada bagi pembeli, duitnya habis, manfaat tidak dapat. Kemudian bermanfaat. Barang yang nak jual ini mestilah bermanfaat dan tidak bahaya. Dan barang yang nak jual ini dapat diserah terima dan pembayarannya dengan harga yang diketahui. Jelas, harga jelas. Kemudian kita boleh hantar, kita boleh beri kepada pembeli dalam keadaan jelas. Bukan kabur-kabur, takut-takut Islam, takut-takut berlaku penipuan di dalam jual beli di dalam Islam. Maka Islam larang sorok harga, Islam larang. Kemudian penghantaran kepada pembeli mestilah jelas. Kalau secara online mestilah jelas, ataupun secara direct mestilah jelas. Sebab apa? Islam nak mengelak umatnya daripada ditipu. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, sekadar itu saja video pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Wallahu a'lam.